Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan 1 subjek kaedah penyelidikan. Kumpulan kami terdiri daripada Ahmad Tirmizi bin Ahmad Kamel, saya, Judati Hebelus, Intan Zaharah Muhammad Razali dan Muhammad Azril bin Anwar. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah kaedah kajian tindakan reka bentuk kualitatif. Definisi kajian tindakan. Kajian tindakan digunakan dalam lapangan pendidikan sebagai satu kaedah untuk meningkatkan standard profesional di kalangan pendidik dengan mengkaji situasi sosial dalam institusi pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualiti amalan harian. Penyelidikan tindakan dilakukan oleh individu atau sekumpulan individu semasa mereka menjalani amalan harian mereka dalam situasi sosial. Kajian tindakan dilakukan secara sistematik untuk meningkatkan kualiti amalan harian dengan kesan tindak balas amalan kendiri. Perbezaan utama kajian tindakan dan kajian-kajian yang lain ialah hasil akhir kajian tindakan, tingkah laku responden akan menjadi positif. Terdapat 4 fasa kajian tindakan: perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. 8 karakter kajian tindakan. Kajian tindakan dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kajian tindakan berkaitan dengan amalan sosial. Kajian tindakan dijalankan untuk memperbaiki keadaan semasa. Kajian tindakan adalah proses refleksi. Kajian tindakan adalah proses berulang. Kajian tindakan dijalankan secara sistematik. Kajian tindakan ditentukan oleh pengamal. Kajian tindakan berhubung kait dengan tingkah laku sosial. Dalam melakukan kajian tindakan, terdapat beberapa pendekatan kajian yang digunakan, yaitu kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. Kajian kuantitatif. Kajian tindakan kuantitatif, masalah kajian adalah dalam bentuk hipotesis. Kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Bagi kajian kualitatif pula, kajian yang tidak dapat diterangkan dalam bentuk angka menggunakan kaedah ini. Kajian kualitatif lazimnya lebih memerlukan pemerhatian teliti. Dan dalam tugasan ini, kumpulan kami akan fokus kepada kajian tindakan kualitatif. Dalam menjalankan kajian tindakan kualitatif, terdapat beberapa instrumen kajian yang digunakan. Instrumen ini terdiri daripada pemerhatian, analisis data, temu bual, dan juga analisis dokumen. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan 2 teknik mengumpul data, iaitu teknik pemerhatian dan teknik temu bual. Teknik pemerhatian. Teknik pemerhatian adalah proses meneliti situasi
atau kejadian secara kritikal seperti tingkah laku, cara melaksanakan sesuatu, keadaan persekitaran dan sebagainya. Teknik ini dijalankan secara sistematik, iaitu ada tujuan tersendiri mengikut masa yang telah ditentukan, mengikut peraturan dan sebagainya. Dalam teknik ini, kita boleh mencatat nota, iaitu dipanggil nota lapangan, dan membuat rakaman menerusi video terhadap pemerhatian yang hendak kita jalankan. Teknik pemerhatian pula terbahagi kepada dua, iaitu teknik pemerhatian berstruktur dan teknik pemerhatian tidak berstruktur. Bagi teknik pemerhatian berstruktur, kita hendaklah mengenal pasti terlebih dahulu aspek yang hendak kita perhatikan. Dalam hal ini, penyelidik perlu memerhati, mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Dalam aspek ini, penyediaan senarai sema amat membantu. Sebagai contoh, apabila kita hendak menjalankan kajian tingkah laku murid ketika perhimpunan pagi di sekolah, kita hendaklah memerhatikan beberapa tingkah laku, iaitu bercakap, berangan, tidur, bermain dan lain-lain. Bagi teknik pemerhatian tidak berstruktur pula, pengkaji tidakkan set aktiviti terlebih dahulu. Ini bermakna pengkaji menjalankan set aktiviti secara rawak. Teknik temu bual. Temu bual dan protokol temu bual. Yang pertama, temu bual. Apa itu temu bual? Temu bual merupakan satu teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi atau komunikasi yang berbalas secara bersemuka face to face di antara individu ataupun kumpulan. Selain daripada bersemuka, temu bual boleh juga dijalankan melalui percakapan secara telefon atau Merujuk video secara kepada maya artikel di antara ini pendidik merupakan dan satu contoh responden. kajian Antara contoh tindakan di media yang kelas digunakan pada hari pendidikan ini moral, seperti Zoom, kesedaran Meet, sensitiviti Team dan moral lain-lain. melalui Yang aktiviti kedua, analisis protokol filem pendek, temu bual. Apa dipetik itu oleh protokol temu bual? Wasanten Guru Protokol Sami, temu bual adalah Nandarajan salah satu Tambu, senarai Shander yang Wegasalam. merangkumi soalan yang akan dikemukakan dalam Merujuk kepada sesi gambar temu raja di bual di antara atas, ini pendidik merupakan dan juga 4 fasa responden. kajian Ianya tindakan, merupakan garis iaitu panduan yang yang lebih pertama, sistematik dan perancangan, teratur ketika temu kedua, bual dijalankan. pelaksanaan, yang Temu bual ketiga, terbahagi kepada tiga. pemerhatian Yang pertama, dan temu yang bual keempat, berstruktur. refleksi. Yang kedua, temu bual tidak berstruktur. Dan yang ketiga, temu bual separa berstruktur. Kita pergi kepada temu bual berstruktur. Temu bual berstruktur adalah temu bual yang lebih teliti, lengkap, teratur dan sistematik, di mana soalan temu bual akan disediakan terlebih dahulu dan temu bual ini adalah bersifat secara formal. Yang kedua, temu bual tidak berstruktur. Temu bual ini adalah dijalankan secara santai atau tidak sistematik. Ianya tidak seperti temu bual berstruktur tadi. Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual akan dijalankan secara spontan. Dan yang ketiga, temu bual separa berstruktur adalah kesinambungan ataupun gabungan di antara temu bual berstruktur dan juga tidak berstruktur, iaitu soalan disediakan hanya soalan utama atau soalan penting sahaja. Soalan susulan akan ditanya ketika temu bual sedang berlangsung. Contoh, temu bual berstruktur, sudah berapa lama Tuan menjadi pensyarah di UKM? Temu bual tidak berstruktur, sesi konvensional dibatalkan pada tahun ini. Apa pandangan Tuan tentang cadangan tersebut? Dan yang ketiga, temu bual separa berstruktur, penyelidik, bagaimana tanggapan Tuan terhadap graduan tahun ini? Responden, baik. Penyelidik, boleh Tuan jelaskan maksud baik? Analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan satu proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan, penyiasatan, pemeriksaan, pencerakinan dan penganalisisan secara terperinci dan tertib terhadap bahan bertulis yang hendak dikaji. Analisis dokumen ini merupakan salah satu sumber data yang paling mudah, murah dan cepat diperolehi kerana ianya dokumen yang telah sedia ada dan wujud. Contoh dokumen, sukatan buku rancangan mengajar, kertas peperiksaan dan juga buku kedatangan. Analisis data. Analisis data merupakan satu penyelidikan dan pemerhatian berdasarkan data yang telah direkodkan dalam bentuk jadual, statistik dan sebagainya. Antara contohnya, catatan suhu selama seminggu pada waktu pagi, tengah hari dan malam, jumlah hujan yang turun sewaktu ataupun selama sebulan. Kesimpulannya,
Kajian tindakan adalah salah satu kaedah kajian yang diguna pakai dalam penyelidikan sosial. Hasil daripada pemerhatian, penyelidikan, analisa dokumen dan temu bual dapat meningkatkan atau mengubah amalan sosial harian sesebuah masyarakat. Merujuk kepada artikel ini merupakan satu contoh kajian tindakan di kelas pendidikan moral. Kesedaran sensitiviti moral melalui aktiviti analisis filem pendek. Dipetik oleh Vasantan Gurusamy, Nandarajan Tambu, Chander Vegasalam. Merujuk kepada gambar rajah di atas, terdapat 4 fasa kajian tindakan, iaitu yang pertama, perancangan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, pemerhatian dan yang keempat, refleksi. Dalam gelung pertama fasa yang pertama, iaitu perancangan, penyelidik telah merancang satu pelan tindakan am dengan menggunakan aktiviti menonton dan analisis filem pendek dalam pengajarannya. Yang kedua, iaitu pelaksanaan. Murid terlibat dalam aktiviti menonton dan menganalisis filem pendek yang bertemakan nilai-nilai moral. Pada masa yang sama, fasa yang ketiga iaitu pemerhatian, penyelidik telah memerhatikan respon murid terhadap kaedah pengajaran ini sambil mengutip data-data daripadanya. Dalam fasa yang keempat iaitu refleksi, data yang dikutip telah dianalisis untuk mengetahui keupayaan aktiviti menonton dan menganalisis filem dalam mencungkil sensitiviti moral dalam kalangan murid. Prosedur yang sama juga digunakan dalam gelung yang kedua, gelung yang ketiga untuk mendapatkan data tepu bagi menjawab persoalan kajian yang akan datang. Hasil bagi kesimpulan artikel ini, satu kajian tindakan di kelas pendidikan moral untuk mengukur kesedaran sensitiviti moral melalui analisis filem pendek. Hasilnya, empati dalam kalangan murid meningkat, murid dapat mentafsir perasaan orang lain, murid juga menyedari kesan dan akibat kepada pihak tertentu. Sekian daripada kami, terima kasih.